Apa weh? Tak ada Apa lah. Azri? Dia kalau tak guna duit betul, dia tak tahu melayan emosi tu. Oi, Azri mengunyah. Tunggu bos nak masuk-masuk. Aku punya ni problem ah. Tak apa. Kau tahu kan macam mana nak buat payment untuk Zoom? Payment tu Zoom. Saya semalam pakai cuba bayar, dia tak accept. Dia macam mana dia punya sistem tu? Sekejap tengok. Amja. Abang siapa? Fawaz eh? Dah masuk ke lagi siapa eh? Terus ni hari ni tu share balik sebab orang lupa, and then ada orang baru, so kira macam back to basic lah. Fawaz ramai buat mistake memory. Azri, K1 okey? K1 okey Azri? Okey lah setakat ni. Okey lah. Mudah-mudahan yang baik lagi lah. Mengharap. Nanti aku check boleh naik lagi ke tak. Kita patut buat solat hajat berjemaah. Imam ni Syafiq lah. Orang ni 7 kan? Ada orang terkeluar ke? Kalau ada orang nak masuk beritahu Okay. Apa? 10,000 email? Ayam. Two people have entered. Zoom guna PayPal. PayPal orang tak kerti kan. Terkeluar. Sikit perut pula. Okay boleh start? Aduh. Hilang. Lebih. Sudah nak lah. Sudah. Ya. Ada lagi.
boleh boleh start sorry nampak ini. Okay, sekejap. ABW Fawaz Ni ada Bukan. ke Hafiz? Oh dia. Syafiq. Jap. Syafiq. Aha. Add member aku yang pagi tadi buat payment tu. Dah. Aku dah bagi link dia. Siapa Okay. Dia WhatsApp. Dia kata dia masih lambat sikit. Sabzul Sufian. Alhamdulillah. So ni aku share pasal fundamental FA. So dalam saham ni ada dua. Satu FA, satu TA. Tapi FA ni orang tak banyak tekankan kalau melainkan kau nak jadi investor. Tapi once kau dah start belajar pasal technical, tu maksudnya kau dah bukan investor lah, kau dah jadi trader, sama ada intraday trader ataupun short term trader. Short term trader ni maksudnya dalam below 3 bulan lah. Below 3 bulan, bawah 1 tahun. So, jangan sembang jadi investor kalau kau belum boleh hold counter tu lebih daripada 1 tahun. So, itu maksud macam mana jadi investor dengan trader. So, basically dalam saham ni, dia ada dua. Satu fundamental analysis, kedua adalah technical analysis. So, mostly apa yang orang atau yang macam kelas-kelas kat luar sana banyak tekankan, kita once kau dah faham pasal fundamental at least sikit, baru kau proceed pada technical. Sebab benda technical ni yang agak complicated, yang tak ramai orang boleh ni lah, tak ramai orang boleh fahamkan dalam masa dekat. Koi main game ada bunyi Mute kan je. Okay dah. So first kali apa yang ini basic lah, basic knowledge dalam saham yang korang kena tahu pasal Ken Slim. Ken Slim ni kau kena mahirkan, kau kena mahirkan betul-betul. Sebab kalau kau tak faham Ken Slim ni, kau tak boleh buat apa. Maksudnya sekejap. So Ken Slim ni, first kali C ni adalah bermaksud current earning. Current earning so maksudnya kalau contoh korang nak melabur dalam pasaran, adakah kau nak melabur dalam syarikat yang tak membuat keuntungan? First satu. So current earning ni maksudnya dalam masa kuarter ni, kuarter 1, maksud dalam setahun ada 4 kuarter. So current earning ni kau nak melabur, adakah kau nak melabur dalam syarikat yang membuat kerugian? Itu first kau kena letak dalam kepala otak kau, kepala otak kita. Kalau kita nak trade ataupun kita nak invest,
adakah kita nak melabur dalam syarikat yang membuat kerugian. So first kali kalau korang nak trade, kau tengok company tu. Kalau contoh macam HLT ke, macam Gadang ataupun macam K1, Comfort, apa tu, Supermax. So dekat syarikat-syarikat ni kita sendiri kita boleh fikir yang adakah company tu dalam during PKP ni dia boleh make money ataupun dia boleh make profit daripada dia orang punya business. Macam contoh Asia kan. Kau tengok chart dia cantik, kat chart dia boleh naik. Tapi adakah kau rasa current earning dia dalam kuarter ni diorang tengah make money? Ataupun macam contoh semalam EcoWorld, adakah diorang sebenarnya tengah make money dalam keadaan PKP ni? Adakah orang tengah eager nak membeli rumah, nak beli property pada waktu-waktu ni? So benda tu yang korang kena fikirkan masa sekarang ni. Kalau contoh kau nak masuk satu syarikat tu, korang kena fikirkan current earning syarikat tu. Adakah syarikat ni dalam masa 3 bulan ni dia akan membuat keuntungan? Itu first kali kau kena letak. So kalau contoh kau tak ada mindset yang katakan company ni buat profit ataupun buat earning yang besar dalam during PKP ni, so korang kena berhati-hati lah. So sebab tu kadang-kadang bila kau masuk syarikat tu, kau hold lah lama mana pun, 3 bulan ke 6 bulan ke, still tak make money ataupun still syarikat tu tak bergerak. Sebab syarikat tu tak ada buat duit lah. So bila syarikat tak buat duit, macam mana orang nak invest dalam syarikat tu? So orang yang tak ada knowledge je yang melabur dalam syarikat yang tak ada membuat keuntungan. Sebab kita melabur bukan based on harga, kita melabur based on syarikat punya performance dengan syarikat punya business. Kalau kau nak melabur, kau melabur dalam syarikat yang ada business. Kalau syarikat tu tak ada business, then kau abaikan. Sebab kadang-kadang news memang ada beritahu yang company ada projek. Tapi kalau syarikat tu dapat business and then syarikat tu still buat kerugian dalam masa kita tengok previous report dia dalam masa setahun dia buat rugi, 2 tahun buat rugi. So what's for untuk kita invest dalam ataupun kita letak duit kita dalam syarikat yang macam tu? Better kita cari syarikat yang ada business, yang dia punya performance dia still ada gain. Macam contoh macam Dufu ke, Penta ke, macam Disonic. So syarikat-syarikat yang macam tu yang kita tahu syarikat tu strong, walaupun kita letak and then dia punya price share dia drop, dia still akan naik balik. Sebab kita tahu company tu ada business. Compare dengan company yang tak ada business. Itu yang first kali yang korang kena fikirkan lah pasal current earning. Ni baru current earning, keadaan sekarang. Sebab ramai orang invest waktu sekarang. Ramai orang banyak trade waktu sekarang. So itu yang kita kena fikirkan waktu sekarang. So kalau korang tak ada mentality yang katakan aku walaupun aku letak duit dalam counter ni and then dalam masa 3 bulan ni syarikat ni boleh buat earning ataupun tak, then kau tunggu lah lepas 3 bulan memang company tu akan naik balik lah. Walaupun kau kata company ni boleh naik. Dekat chat kata boleh naik. Tapi kau tunggu je. Memang kalau contoh syarikat tu tak boleh buat duit, memang kau yang kena lipat dulu. So itu current earning ni yang kau kena fikirkan dulu. So contoh lain, current earning ni, contoh walaupun kau tak tahu quarter report next apa yang akan keluar pada counter tu, akan sama ada positif ataupun negatif. Tapi kau tahu business dia sekarang ni tengah on trend. Business dia tengah on trend. So walaupun kau biarkan 3 bulan ke 6 bulan ke, keluar je quarter report, insyaAllah naik. Sebab kau tahu company tu ada business. Lain lah kalau kau letak dalam company yang kau tak tahu dia ada business ke tak. Itu problem lah. So itu baru current earning. Belum lain. Current earning. So A adalah annual earning.
A adalah annual earning. So annual earning adalah earning tahunan. Earning tahunan ni kita boleh tengok dekat KLSE screener. Dengan current earning pun sama. Kita boleh tengok dekat KLSE screener. So annual earning ni lebih kepada tahunan punya earning. Maksudnya kita nak tengok syarikat tu setiap tahun ada buat kenaikan yang cantik tak dalam dia orang punya profit ataupun dia orang punya revenue setiap tahun. So kalau contoh syarikat tu buat keuntungan yang cantik setiap tahun macam Togler, macam Hatta Lega, Penta. So syarikat-syarikat macam tu kita letak je duit, insya-Allah setiap tahun dia akan naik. Macam Penta tu dulu harga dia berapa? Baru RM1 lebih. RM1 lebih, sekarang dah RM5 lebih. Macam ada tu Dufu RM1.6. RM1.6 sekarang dah RM5 lebih. So syarikat-syarikat macam ni yang first kali memang betul kita nak trade, tapi kita kena trade dengan berhemah. Kalau kau trade main tiba je counter, kita tengok counter tu dapat backs project dapat 10 juta, dapat 1 juta. Tapi dia punya hutang pun banyak, dia punya cash reserve pun tak banyak. So itu ada problem, something wrong somewhere. Benda tu yang kita kena beware, kita kena hati-hati. So current earning and apa aku lupa je. Can S. Aku lompat dulu News Wan. Bukan. Ingat. New business, new joint venture, new model, new management. So N tu adalah new. N nampak N. So N ni adalah new. So bila new, benda-benda yang baru dalam syarikat, contoh macam apa tu? So macam business model dia punya joint venture, dia punya board director, dia punya produk. So macam contoh hari tu Togler nak keluar nak new product, nak keluarkan face mask pula. So itu salah satu new benda yang baru yang syarikat-syarikat ni buat. So kalau apa-apa contribution, new business, new management yang diorang propose ataupun diorang keluarkan yang akan contribute diorang punya earning, so syarikat-syarikat yang macam tu yang korang kena tengok. So macam K1 hari tu, dia propose untuk ventilator punya supply. So that's why ventilator punya business tengah on demand sekarang. So that's why syarikat tu punya kenaikan naik mendadak. Sebab dia dapat new business, new opportunity. And then dia dapat new joint venture and then dapat approval daripada NASA. So benda-benda macam ni yang along the way bila kau involve dalam market, kau kena selalu tengok. Kena selalu monitor. Bukan tak semestinya korang kena tengok hari-hari. Kalau kau tengok hari-hari, itu kau jadi full time trader. Tapi kalau benda macam ni, macam kau tengok seminggu sekali, kau tengok sebulan sekali. So untuk kau follow perkembangan syarikat tu. Kalau kau boleh follow perkembangan syarikat tu, insya-Allah syarikat-syarikat lain pun kau boleh follow. Itu sebab mistake ramai orang, dia tak dapat nak follow syarikat tu punya perkembangan. So awal-awal dia letak duit dalam company tu, lepas tu dia tak follow perkembangan syarikat tu. Macam ada satu story, bila contoh kita letak dalam satu syarikat ni, lepas tu kita buat rugi kau dekat syarikat tu. So bila time rugi tu, baru kita akan start monitor syarikat tu punya performance macam mana, ada news ke tak, supaya kita boleh dapat balik, kita ada mentality ataupun kita ada expectation yang syarikat tu akan naik. And then bila masuk je tahun ni, alhamdulillah syarikat tu dapat projek. Itu jadi ada story. Alhamdulillah, nasib baik, bukan nasib baik lah, rezeki syarikat tu ada projek. Tu dapat modal balik. Kau je Japik. Aku tak ada. So itu baru new.
So next ada supply and demand. Supply and demand. So supply and demand ni, supply and demand ni adalah berkaitan dengan bisnes lah. Supply and demand. Apa yang kita boleh supply dengan apa keperluan orang, kehendak orang dalam market. So macam sekarang ni, hari tu ada orang, ni lah ramai lah dekat grup-grup luar, ada orang aim counter construction, counter oil and gas, lagi apa logistik okey. Macam Asia, macam syarikat-syarikat lain lah. Bukan kita tak boleh nak propose syarikat yang luar ni, maksudnya yang bukan on trend sector. Kalau kita nak masuk syarikat yang bukan on trend sector ni, first sekali memang technical memang kena teliti sikit lah. Compare, then kalau kita contoh, kita tak boleh nak teliti counter yang bukan on trend. Kita just tahu sekarang ni healthcare tengah main, logistik tengah main, e-commerce tengah main. So kita cari syarikat-syarikat yang macam ni, kita just letak duit and then kita biar. Sebab kita tahu demand untuk bisnes yang tengah on trend ni ada. Compare dan kita masuk dalam syarikat yang tengah harga minyak pun tengah tak stable, demand untuk minyak pun tengah tak stable. Kalau macam construction, projek pun belum ada lagi. Orang yang nak mula bekerja dekat construction site pun belum ada lagi. So something yang macam ni yang kita kena consider untuk masuk ke tak. So kalau contoh macam syarikat, contohlah hari tu masuk Hibiscus. Bukan tak boleh nak masuk Hibiscus, boleh. Tapi korang kena tunggu. Korang kena tunggu harga minyak tu naik. So ramai orang bila dia nak masuk, dia tak sanggup nak tunggu. Macam contoh tunggu 2 minggu ke, sebulan ke. Sebab padahal kita tahu benda tu tengah nak naik. Tapi disebabkan kita silap masuk, so bila dia drop, kita sendiri tak sanggup tunggu. So kita punya mistake lah. Kita sendiri punya mistake, tapi kita sendiri tak nak accept. So macam mana? So benda-benda yang macam ni yang kita kena monitor, and then kita just follow. Mana ada supply, mana ada demand, kita follow current. Macam contoh nak masuk minyak ni, kalau contoh ada bawah below 40 tu, US punya production punya cost minyak per barrel dalam $20 ke $25 per barrel. Kalau macam Arab Saudi, Russia, dia punya costing dalam 10 ke $12. So bila contoh diorang punya $40 sekarang harga $40 ni belum kira boleh cover diorang punya overhead lagi. Kena consider overhead diorang. And then dengan production yang low, so bila jadi macam ni, diorang tak boleh nak cover diorang punya overhead. Macam contoh macam hari tu harga minyak $60, so $60 tu pun actually paras-paras lagi. Diorang just boleh cover overhead, adalah untung sikit. Melainkan harga minyak touch $80 ke atas, time tu memang diorang boleh memang buat duit kau-kau lah. So kalau macam kau contoh masuk Hibiscus waktu tu, memang harga dia boleh RM1, RM1.50, RM2 pun boleh. So untuk masuk company oil and gas ni kena monitor banyak pada harga minyak. Melainkan nak jadi investor minyak, itu boleh. Nak jadi investor tak apa, tak ada masalah. Dipersilakan. Supaya L apa pun? L apa? Jom. Leader elegant. Oh, leader elegant. Leader elegant. Sorry, ada tulisan cantik sangat. So leader elegant ni dalam market dia ada contoh dia macam syarikat apa?
syarikat glove. Senang cerita, senang nak ambil contoh syarikat glove. Macam Leader Elegant ni, syarikat leader dalam sektor glove ada 4. Top Glove, Hartalega, Supermac dengan Kosan. So Leader Elegant, Leader Elegant ni dalam sektor glove ada 4. Leader dia ada 4. Top Glove, Hartalega, Kosan dengan Supermac. So Supermac ni paling last. Kosan nombor 3. So Legate dia adalah syarikat-syarikat macam K+, Charity, Comfort. Itu syarikat-syarikat dia. Syarikat-syarikat yang Legate. So dalam market ni kita kena selalu cari mana syarikat leader, mana syarikat Legate. Sebab kalau contoh syarikat leader dah naik, yang Legate ni akan naik kemudian. Dia akan naik kemudian. Kalau leader dah turun, yang Legate ni akan turun kemudian. So daripada situ kita boleh monitor yang apa tu? Yang kita perlu berhati-hati lah. Kalau kita tengok leader dia jatuh, dan kita tinggal nak jual lah. Kita tinggal nak jual untuk yang Legate ni. So itu Leader Elegant. Leader Elegant ni tak banyak sangat discussion sebab benda ni nak kena follow market, and then untuk dia orang punya detail pun rasanya dekat Bursa Marketplace kot ada. Tapi nanti sebab aku tak banyak study sangat pasal Leader Elegant ni, so nanti aku tunjuk dekat Bursa Market. Aku jumpa nanti aku share. Lepas tu institutional support. Institutional support ni maksudnya contoh syarikat yang korang nak masuk tu, institution ada tak masuk, macam KWSP ke, KUAP, Tabung Haji, EPF, PNB, lagi apa ni. So institution ni kalau korang ada account M+, kau boleh tengok dekat bahagian news, ada institution beli. Sama ada syarikat ni ada institution beli ataupun tak. So kalau syarikat tu ada institution beli, so itu baguslah untuk kau melabur duit dekat situ sebab ada support daripada institution. So kalau syarikat tu tak ada support daripada institution, macam mana dia lagi mudah sebab institution ni yang akan tolak harga. Dia akan tolak harga. So that's why bila syarikat yang ada interest daripada institution ni, dia punya syarikat punya harga akan lebih daripada RM2, RM3. Dia akan naik kau. So itu function institution ni. So kalau macam syarikat tu kurang institution masuk, so kita akan boleh tengok syarikat ni maybe dalam 20%, 30%. So itu yang kita kena monitor. Institution support. So market direction. Last kali ni adalah market direction. Market direction ni kita tengok, kita fokus, maksudnya kita sendiri yang fokus based on technical analysis. Kita fokus adakah syarikat tu akan buat kenaikan uptrend ataupun downtrend, ataupun dia akan buat sideways. So bila kita tahu syarikat tu ataupun performance company tu akan buat uptrend movement ataupun sideways movement, dekat situ kita boleh predict based on technical analysis. Market direction. So K-Slim ni dah habis. So ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Tanya dekat chat lah apa? Aku tunggu 3 minit. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, komen tak ada soalan. Kalau cakap minyak tapi kan, dalam masa setahun agak-agak berapa ratus persen boleh naik? Agak-agak kau lah. Berapa ratus persen? Maksudnya? Oh Maksudnya, ni harga counter. Dia sebenarnya depend valuation syarikat tu. Contoh macam Hybis saya tu. Hybis dia jatuh dekat area 3%. Sekarang dah dekat 7%. Ambil duration berapa lama? Masa harga dia 3% tu masa bulan
dia jatuh 26, dia jatuh 24 sen. 24 sen tu masa bulan 3. 3, 4, Nanti dia masukkan 5, suruh 6. aku masuk hari tu. Bilang sebab kau dah untung situ. 3, 4, 5. So 3, 4, 5, 6 daripada 24 sen dia naik sekarang ni 70 sen. So dalam masa 3 bulan kau hold kau dapat 100%. Betul tak? Dan Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang kan? So 100% lah. Lebih kurang. So sebenarnya dia boleh bagi return banyak kalau kau sanggup tunggu. Tapi masalahnya sekali tu dah dekat 50% kot. 50% kan? Hibis WC. Saya tu dah dekat 50%. So depend lah kita nak main counter apa. Boleh je, tak ada masalah. Tapi yang penting kena tunggu lah. Nanti aku share pasal apa? Nanti ada part tu nanti kau faham. Fik, ada satu lagi. Selalu syarikat teknologi ni dia main dealer Syarikat tech. Keadaan Ni mandi ni, ni hari Selasa ni nanti dia main lah. main tech pun masuk naik ke nanti. Apa? Main tech teknologi ke? Teknologi ke? Sekejap main tech teknologi. Main tech aku rasa projek rasa construction property. Oh, okay. Apa GIF apa tu? Kurang stok nak jadi video investor stok macam Facebook boleh lah. MRCB Credit Institution Support. MRCB Institution Support. Tapi kalau perasan dia punya syarikat GLC, Government Link Company, bukan GILC. MyEG. So kenapa tak boleh MyEG? Apa source nak dapatkan info cancelling? Source ni banyak. Aku pun tak boleh nak listkan satu-satu, tapi kau boleh cari dekat investing.com, Bursa Marketplace, dekat tengok revenue. Nanti kau lagi dekat The Age dia tak ada kot. Boleh tengok dekat news lah, banyak news dekat Telegram ada, The Age online. So news ni banyak online. Kena kau search Google, dekat Google pun ada banyak. Sekejap apa ni? So cancelling dah settle. So aku start masuk technical sebab technical ni technical analysis aku kena tengok macam tadi Azri tanya teknologi akan naik kan. So nanti tengok Mandi sebab closing Dow Jones malam tadi dekat dia dah 27,000 point rasanya. 27,000 point, 27,000 point plus. So akan efek apa tu? Akan efek syarikat-syarikat ni tech. Maksudnya contoh Disonic macam tu boleh naik kan? Ini syarikat yang related dengan teknologi semiconductor, dia akan kena tempias daripada kenaikan Dow Jones dengan Nasdaq. Itu yang nak kena check. Sebab kita punya jual K1 masuk Disonic lah. Dan K1 pun teknologi juga. So syarikat-syarikat ni dia ada related. So kalau contoh dia kena tempias, so just tunggu je lah. Mana makan aku itu? Tak apa. Sini. So banyak sebenarnya. Tapi yang untuk bab chat nanti aku share kemudian.
So first kali adalah pasal trendline pattern. Trendline pattern, accumulation, 272 dengan money management. So money management ni nanti aku share kejap lagi. Macam mana nak set target dengan diri, nak jual bila, nak beli bila. Lepas tu kena monitor, monitoring kita punya. Lepas tu alert ni maksudnya kita sendiri tengok chart, sama ada syarikat tu ada buat correction ataupun dia akan jatuh. Lepas tu nanti macam mana nak pakai investing.com, nak tengok Dow Jones, Nasdaq. Lepas tu macam mana nak buat consistent profit dengan follow rule, dengan plan sampai TP jual, follow trading stop. Ni semua nanti aku share. Macam mana kena account tu bagus. Lepas tu calculation percentage risk and reward. Next sectorial, buy on dip. Macam mana log entry. Okay. So mana ni? So first kali adalah trend dalam market. So trend dalam market ni dia ada tiga je. Senang gila. Dia ada uptrend, downtrend, sideways. Uptrend ni senang ya. Uptrend ni kalau kau tengok counter tu, dia naik, itu dia uptrend. Downtrend ni kalau dalam masa 1 tahun, dia buat turun, itu downtrend. Sideways ni, counter ni dia maintain, dia buat macam ni. Dia ada support resistance, naik support, turun. Naik resistance, turun, sampai support dia naik balik. Itu sideways. So benda ni paling simple. First kali kau kena tengok pada chart, kau kena determine kalau kita uptrend ke downtrend. Kalau downtrend kau abaikan je. Sideways kau boleh consider. Uptrend okay, kau boleh monitor untuk masuk. So tiga benda ni kalau kau boleh praktiskan insyaAllah kau akan relax sikit compare then kau tak tahu apa, kau masuk counter tu, lepas tu tiba-tiba kau tahu counter tu downtrend. So kau just tunggu je lah counter tu makin turun. So tiga benda ni basic. Lagi accumulation phase dengan distribution phase. Macam ni. So dalam market ni dia ada kalau kau perasan dalam chart kan. Dalam chart dia akan membuat bentuk reciprocal macam ni. Kita panggil accumulation, markup and distribution. So kalau contoh kau nak explain accumulation dengan distribution ni dia ada fasa kita panggil apa? Fasa panjang dengan fasa pendek. Macam contoh fasa pendek ni dia berlaku dalam masa seminggu ataupun sebulan. Dari situ kita boleh nampak dia punya bentuk ni macam mana. Kalau macam fasa panjang dia maybe berlaku dalam masa 2 tahun, 3 tahun. Orang buat accumulation 3 tahun and then kalau tiba-tiba jump naik. So benda-benda yang ni nanti dekat nanti aku praktikan, nanti aku tunjuk dekat chat. Accumulation, markup and distribution. So ini settle. Lagi satu ini yang paling basic yang korang guna tahu.
support resistant. Benda ni yang selalu orang ulang-ulang. Support resistant. Ini yang korang kena tengok, korang kena monitor support resistant. So support ni adalah harga di mana psikologinya bila harga tu bila price tu drop dekat area tu, dia akan rebound balik. Itu support. Resistant ni kalau psikologi dia, kalau contoh harga tu break dia resistant, itu adalah waktu entry price untuk beli. Itu secara psikologi dia. Dalam tak kisahlah dalam intraday ke, dalam weekly ke. So itu psikologi dia. Bila jatuh support, kita kena tunggu sama ada dia rebound ke tak. Kalau dia tak rebound, memang kena buang. Ada di video. Video. Bila dia jatuh dekat support, dia akan rebound. Kalau tak rebound, dia jatuh, kena buang. Itu je. Bila, kalau contoh macam yang ni, resistant ni, bila dia break, time tu kena beli. So kalau tak beli, at least 2-3 bit atas resistant tu, still consider boleh beli lagi. Tapi kalau contoh dia dah terlepas 5 bit, 6 bit, lepas tu kau beli juga, itu memang cari. Biasanya bila dia break resistance dia akan naik lagi. So kalau kau beli 5 bit, 6 bit lepas daripada resistance tu, itu yang jadi macam bisimol. Beli sampai resistance 365, lepas tu dia jatuh sampai 27, 2245. Itu kan sakit tu. Tapi actually benda tu lesson lah. Just belajar sebab along the way company tu akan naik balik. Okay. Itu support resistance. Support resistance tu biasa. Lepas tu adalah risk and reward. Risk reward. So sekejap ni. So ini adalah support, ini adalah resistance. Support resistance. Kalau contoh kita beli daripada support, so reward kita lagi banyak. So kalau kita beli daripada support, kita punya reward lagi banyak. Compare dan kalau kita beli bila dia dah naik, so reward dah berkurang, risk kita lagi banyak. So bila dia dah menghampiri resistance, risiko untuk jatuh dia lagi tinggi daripada dia naik. Risiko. So macam mana kita nak kontrol risiko adalah kita kena sama ada kita beli daripada sini, kita beli kat sini, ataupun kita beli lepas dia break. Itu cara yang paling common yang selalu aku buat. Beli masa dekat support, jual masa sampai resistance, ataupun selepas dia break resistance. Dia break resistance dan baru beli. So risk and reward ni kita kena control based on chart. Tengok chart, locate support resistance, and then kita dah aim nak beli dekat area mana, Jadi nanti aku share juga dekat chat. So risk and reward. So basically ni macam ni. Macam mana kita control supaya kita tak terlampau riskan investment kita ataupun riskan trading kita. So basically kita beli dekat support ataupun kita beli selepas dia break resistance. Sekejap, graf tadi tak nampak salin. Graf mana? Graf.
So risk and reward ni risk and reward ni benda yang paling kritikal lah, ataupun macam ni, tak ramai orang praktikkan sebab kebanyakan orang yang masuk dalam market ataupun baru masuk dalam market, dia akan mengejar harga. Dia akan mengejar harga. Dia tengok company tu naik ataupun dekat most active volume, company tu tiba-tiba jump, dia terus kejar, okey harga pop dia beli. Tahu-tahu harga tu dekat harga puncak. Itu yang sadis tu selepas tu. Nanti aku tunjuk. Banyak je contoh ni. Nanti aku share. Nanti korang akan realise. Ni aku tunjuk dia punya basic dulu. Supaya supaya nanti bila aku masuk dekat counter, korang boleh nampak dekat mana. Okay. So tadi risk and reward. Ini aku share trailing stock. Trailing stock. So masuk trailing ni TP. Trading tak apa. So trailing ni maksudnya kita macam ni, trail ni maksudnya jalan maksudnya jalan. Kita jalan selagi tak ada sign untuk dia hit kita punya trailing stop. Selagi tu kita follow je. Dia punya counter tu. So contoh trailing stop ni. Trailing stop ni contoh kalau korang perasan dalam grup aku ada share chat dengan line. So biasanya counter dia akan naik, jatuh, lepas tu dia naik, jatuh, naik, lepas tu dia jatuh. Siapa ada perasan counter yang macam ni? Dia naik, jatuh. So Saya. So BC Mall. Itu aku share BC Mall. Contoh BC Mall harga dia ini trailing harga dia 027 024 peti 027, lepas tu ada 30 sen, harga 0365. Harga boleh ingat dah. Sebab senang nak main, so kena ingat harga. BC Mall. So trailing ni maksudnya contoh kita beli dekat harga 24. Okay. So kita beli dekat harga 24 So kita beli harga 24, bila dia touch 27 kita relax lagi sebab kita still make profit. Kalau dia jatuh 25 ke 26 ke still make profit. So bila dia naik second round, dia break resistance and then dia touch 3, atau dia touch 365. So kita still tak make profit lagi. Bukan tak make profit, kita still tak take profit. Take profit. So macam mana nak take profit ni? Kita expect untuk pegang and hold lama. Kita expect untuk pegang and hold lama. Tapi kita tak tahu bila nak take profit. So contoh kita beli awal 024. Okay, first maksud harga yang first ni daripada segi trading plan ini yang dia akan jadi TP. Okay, jadi TP. TP1, TP2, TP3. So contoh beli dekat harga 24, dia naik 27 kita hold. Naik 3% kita hold. Naik 365 kita hold. And then kita expect dia akan break 365. Tapi dia tak buat yang macam tu. So dia touch 365, dia jatuh 3. So bila kita buat trailing stop, dia jatuh di 3, kita kena buang.
maksudnya buang ni maksudnya kita jual lah. Kita jual. Sebab ini dah jadi kita punya support baru. Ini dah jadi kita punya support baru. Sebab dia dah masuk ke area baru. Maksudnya bila once dia dah habis fasa ni, okey, kita dapat dua phase, dua fasa punya return. Faham tak? Maksudnya kita collect dua kita punya apa? Ni range price. Maksudnya setiap tak sempat buang. So setiap support resistance yang contoh yang aku share dekat group tu, setiap support resistance itu adalah range price dia. Kau tak boleh melawan range price tu sebab counter tu bukan mak bapak kita punya. So counter tu adalah psikologi orang yang buat trading. So setiap apa yang kita buat ni kita kena follow. Bismillah tu hari tu pun tak sempat buang lah, buang dekat 3 bosi. Di atas 365. So contoh kita beli kat 24. So kita trailing dia, ni maksudnya kita biarkan dia naik. Dia biarkan naik. So bila dia touch 365, dia jatuh. So dekat area sini kita kena buang. Area sini 3 porsi kena buang. Kalau tak buang, itu yang menyebabkan kita kena tunggu balik. Burung lah. So sekarang ni support dia jadi 0.3 kan? 3. So sekarang ni siapa yang beli dekat 27, sepatutnya masa dia naik 365 ni, masa dia jatuh dekat harga 3 tu dia dah kena jual lah. Dia kena buang. Oh. Yang buang tu maksudnya take profit dulu lah. Maksudnya kita take profit. So nanti bila dia nak main balik, baru kita masuk round baru. Okay, faham. And then perasan tak masa dia jatuh harga 24, lepas tu dia naik balik. 24, okay. So actually masa kat support. Ada support ni kan, lepas tu dia rebound. So actually harga kat sini yang kena collect. Kalau kita tahu kan, so 25 tu kita collect dekat sini, dekat area sini. Sebab kita tahu dia rebound. Dekat chart pun beritahu dia MACD still cantik. Dia rebound dekat area MACD 30 minit tu menunjukkan dia bullish balik. So dekat area sini kita collect. So bila kita collect kat sini, dia lebih balik dekat 27 and then dia maintain dekat above 27, then means dia akan ada potensi untuk naik balik area 30%. So dekat sini kita boleh jimatkan masa daripada menunggu. Bukan silap step Anjat. Aku saja je tak bagi tahu sebab untuk kau nampak situasi tu. Sebab mostly ada yang baru join, mostly aku bagi tahu harga dia beli adalah 027. So korang masuk dekat harga 27 and then naik and then dia jatuh and then sekarang dia still maintain dekat above 27. Betul tak? Betul. So still dia maintain dekat above 27. Dia closing high tu apa? 28 kot. 28. So 28, so just tunggu je dia naik balik 3% and then kali ni just follow trailing. So macam before this dah one round dah habis. So kali kedua ni dia akan trailing balik ke 365. 365 ni dia akan buat kenaikan baru. Maybe touch 4% ke, maybe touch 45 sen. So dekat situ kita kena cari support dengan resistance baru. So nanti bila contoh dia touch 45 and then jatuh balik ke 4%. So kita dah tahu lah nak jual dekat mana. Jual dekat trailing. So line ni yang penting sebenarnya. Kan semalam 285 kan. So dia maintain dekat sini. So Monday nanti Dow Jones pun cantik. So dia akan terus buat kenaikan baru. Dia akan break 3%. Lepas tu dia akan test 365. Lepas tu dia akan naik lagi.
So benda ni applicable untuk semua chat. Nangis tak belakang. So benda ni applicable untuk semua chat. Yang penting kena kita tahu. panggil- Macam mana? Yang penting kena tahu support dekat mana, resistance kat mana je kan? Yes, tahu nak buat support dengan resistance, lepas tu tahu macam mana nak buat trailing. Okay. Trailing ni. Siapa pula gaduh tu? Dan slow kan? Tak ada aku tengok drama pun. Tu tak faham. Fit. Bila kita nak tahu satu counter tu dia buat correction lah? Kadang-kadang kita tak tahu sama ada dia nak akan terus naik ataupun memang turun debak terus. Nak tahu buat correction. Nak tahu buat correction senang je, tengok RSI. RSI drop bawah 70, dia kau kena buang. Oh, betul lah. Itu dia cakap. Tengok je. Sebab RSI tu dia macam ni yang macam indikator semua tu, itu semua kita dekat luar banyak ajar pasal indikator, tapi kalau boleh aku nak gunakan yang sebasic mungkin. Sebab aku sebelum ni aku jarang pakai indikator. Indikator tu bila aku dah start buat daily trade ataupun short term trade dalam 2-3 hari punya trade. Sebab kalau contoh orang yang tak pakai indikator ni, dia je macam ni je. Dia buat trailing stop ni, contoh kalau dia sampai 365, dia jatuh 3%, okey dia terus buang. Dia tak ada tengok indikator. Macam HLT kan, HLT selagi mana dia boleh trailing, selagi dia tak break dia punya support yang baru, dia hold dia. Perasan tak? Siapa yang masuk HLT? Aduh, HLT yang paling sedih. HLT hari apa hari Rabu, hari tu aku masuk dekat 45. 465. Lepas tu semalam, lepas tu hari Khamis, Maybank buat hal apa tu terqueue dekat 475. Dekat sistem dia tak match. Lepas market close dia match. And then bila market close tu harga dia dah dekat 58 sen. Sakit gila. Itu pun salah satu lah. So selagi mana dia boleh trailing, bagaimana dia boleh trailing, kita follow je, ikut. Yang penting kita kena listkan dia punya resistance baru tu dekat mana. So macam sekarang kan aku dah share pasal trailing ni kan. Kau setiap chart kau kena kau kena buat line support resistance ni. Kau kena buat support resistance, lepas tu kau cari satu nota, kau tulis harga dia 024, 027, 030, 036 sampai nak kejar harga match tu. So kalau macam contoh macam aku kan, aku nak beli satu counter tu, aku takkan tengok harga tau. Boleh juga pakai. So macam contoh aku nak queue harga, aku takkan tengok harga semasa tau. Aku akan tengok support resistance. Aku akan queue betul-betul dekat harga ni. 0275 kan. Ataupun 027 kan. Aku akan queue betul-betul dekat 027 ataupun 0.275. Aku akan queue betul-betul kat situ. Lepas tu aku akan biarkan kalau nak match lah. Kalau tak match aku akan cakap tak apa, next counter. Macam tu. So aku akan queue betul-betul dekat harga support ataupun resistance ni. Sama ada dapat tak dapat, itu tu pulang. Kalau tak dapat, counter lain ada. Sebab aku nak make sure supaya at least aku boleh manage risk and reward tadi. Aku betul-betul beli dekat support, and then ataupun memang beli betul-betul lepas dia break resistance. And then actually hari tu perasan tak BC Mall naik sampai 3-10%. Pasal dia break kejap. So siapa yang beli 27 and then dia naik 3-10%, and then masa dia jatuh tu patutnya kena jual kat 3%. Patutnya ke 3%. Nanti next boleh ulang balik. Beli kat 27, lepas tu nanti dia naik balik.
So counter ni, trailing stop ni applicable untuk counter yang uptrend. Applicable untuk counter yang uptrend. Sebab counter yang uptrend, bila kita tengok MACD dia bullish, kita tengok RSI dia bullish, dekat daily chart, counter tu ada potensi untuk naik balik. Compare dengan kalau kau masuk dekat counter yang downtrend, kalau kau buat trailing macam ni, dia naik kejap, kalau dia dia jatuh ke sini, memang dia jatuh lagi. Itu counter downtrend punya ni, punya pattern. Dia jatuh kat sini, dia lagi makin jatuh. So trailing stop ni salah satu cara untuk yang kau kena set up ataupun kena susun. So kalau macam contoh, sebab chat aku tu, chat yang aku share kan, dah memang ada siap-siap dah support resistance. Kau just follow harga tu je. Kalau harga tu boleh maintain, just hold. Tapi kalau harga tu drop, then kena buang. Itu fungsi aku bagi chat tu, supaya korang boleh nampak dia punya trailing harga tu dekat mana. So sekarang ni 285, so just hold je. Apps apa? Nanti aku tunjuk bursa session. So trailing stop. So trailing stop dah. Lagi apa? Trailing stop. Oh ni, percentage return Macam mana nak calculate percentage return? Ini ramai orang tak buat tau. Sebab orang just follow support register. Contoh 024, 027, 020, 95. Saya boleh tolong kirakan? Kirakan, sekejap nak kira percentage. Nak kira percentage return ni antara ni TP1, TP2, TP3. So nak kira dia profit between 024 ke 027 ni, senang je kau kira dia. 027 kau bagi dengan 024. Nak kira percentage return ni, kau kira 027 bahagi dengan 024. Dapat dalam 1.125. Dapat? 1%. Betul? 1.125. So, kau punya percentage, contoh kau beli 024 ke 027, percentage kau adalah 12%. 12.5%. Percentage return. Dapat? So, kalau contoh ni 027 ke 03, kau punya percentage adalah 03 bagi 0.27 punya 1.11. So, kau punya return adalah 11%. 11.1%. So kalau range antara 30 ke 365 adalah 1.216. So means ada 21.6%. Okay aku nak tanya So kalau contoh korang beli ke 027, kau jual dekat 03, kau dapat 11%. Bagus ke tak? Okay ke tak? Okey lah tu bagi lepas je. 2%. So 12% kan 2%? 11. Daripada harga 027 ke 03. Kau dapat dalam 11%, 11.17%. So kenapa aku share benda ni? Supaya korang boleh tahu berapa banyak modal yang korang nak letak.
Oh. Bila kau tahu range ni. So contohlah kau letak dalam 1000. 1000 kalau kau beli dekat harga 27, kau jual kat harga 3%, dapat 11%, kau punya profit dalam RM110. Betul tak? Betul. RM110. Compare, so dekat situ je dah cover kau punya brokerage fee apa semua. Compare dan kau separate modal. Lepas Pik. Ah. Pik. Macam mana tadi yang 0.27 bagi 0.24 kan dapat 1.125 kan. Itu macam mana dapat 12.5% ni? Mana Darab 100. ni Darab darab 1. 100. Kan satu, Okey. aku ambil belakang ni 12.5 ni. Oh, okey. Okey, baik, terima kasih. So brokerage takkan nak target 5% ni, rugi lah. Benda boleh 20%, nak 5%. Mana boleh. Okay, tak apa. So dekat sini kenapa aku buat macam ni, percentage return ni, korang kena calculate setiap range yang korang nak masuk ni, korang kena calculate supaya kau boleh tahu berapa banyak duit yang kau nak masuk. Contoh macam aku biasanya aku akan letak dalam 20,000 unit. 20,000 unit ataupun 10,000 unit. Sebab kalau 20,000 unit ataupun 10,000 unit, setiap kenaikan satu bit tu adalah, kalau 10,000 unit kenaikan dia adalah RM50. Kalau 20,000 unit kenaikan dia adalah RM100. So contoh kalau kau letak modal 2,000, 11% dah dekat 200. Kalau kau letak 4,000, kau punya 11% dah dekat 4,400. Kalau kau letak 10,000, kau punya profit dah dekat 1,000. So bila kau tahu macam ni, kau dah tahu dah, okay, kalau profit, aku nak profit seminggu 1,000. Aku nak profit seminggu 1,000. Aku nak profit seminggu 1,000. So kalau kau beli 10,000 kat sini, dia naik 3% dan kau jual, dia dapat 1,000. Kalau nak trailing just biarkan lah trailing dia naik. So kalau nak kira daripada apa 0.27 ke 0.365 so profit dalam 1.351. So dalam 35.1%. So kalau kau nak trailing, so kau biarkan je lah. So itu cara macam mana aku kira percentage return. So macam contoh macam sampai Jazri kau masuk counter K1 kan. Kau tengok dia punya trailing tu boleh pergi mana. So percentage tu yang kau kena consider. Sebab apa-apa pun dalam trading kita bukan consider berapa banyak profit yang kau dapat. Kita consider berapa banyak percentage gain yang korang boleh konsisten. Kalau korang boleh gain konsisten 10% setiap kali entry, 10% setiap kali entry, 10%, buat kau test buat dalam 20 kali kau boleh ni. Biasa orang cakap 40 kali. Biasa orang cakap 40 kali untuk kau konsisten. Tapi kau test dulu buat 20 kali. Kalau kau boleh buat 20 kali, then lepas tu kau akan mula dapat avoid mistake. Sebab apa-apa pun nak avoid mistake je dulu. Sebab sekarang ni cara aku suka orang beli dulu. Kau tengok dulu market macam mana. Lepas kau dah feel counter tu, baru betulkan balik mana mistake. So kalau contoh kau masuk counter and then kau tak boleh nak betulkan mistake kau, itu something wrong lah. Macam ada baru-baru ni, ada orang beli counter sampai beli 6 counter, 6-7 counter sekali entry. So itu tak healthy lah. Tak healthy dekat kau punya trading dengan tak healthy pada kau punya emosi. Kalau kau beli counter tu terlampau banyak, kau akan jadi pening lah. Pening satu,
Lagi satu, kau tak boleh nak monitor. Mana satu yang kau nak monitor? Yang loss pun kau nak monitor, yang profit pun kau nak monitor. So better dalam satu masa ada 2 counter je dah cukup lah. Yang paling best Din aku monitor dia punya. Sebab dia target nak duit kahwin tu dia nak grow kan. So aku bagi tahu dia supaya kau hold Supermax. So masa hari tu, masa Supermax harga RM7.8, actually dah ada sign out yang counter tu akan jatuh. Tapi dia tak sempat jual. Tapi dia okay lah, dia dapat jual kat harga RM7.2. Itu yang dia gain dekat apa? Dekat RM2,000 ke RM3,000 lebih. Daripada modal RM10,000. Sebab dia dah kena naik dalam 30%. Lepas tu masa dia jatuh tu baru beli balik dekat harga RM6.7. Sekarang dah RM8.8. Kat situ je dah profit dekat 30% lebih. Itu nanti aku tunjuk dekat chat. Dekat chat semua ada. So contoh kau ada modal RM10,000 ke RM20,000, compare dengan kau main counter kecil ataupun counter besar. Kalau counter besar tu boleh bagi kau punya range gain tu lagi besar. Contoh bagi 10%, 20% daripada counter kecil. Kenapa kau nak masuk counter kecil? So benda-benda yang macam ni yang kau kena clearkan dalam otak. Aku nak aim counter ni, counter yang boleh bagi range return yang banyak. Contoh aku ambil contoh lain. Okay. Ini counter Supermax RM8.8, RM8.2, ini RM5.6 dengan RM7.2. Ini dia punya range support resistance untuk Supermax punya ni. So dia naik, jatuh, dia naik, jatuh. So range RM7.2 bagi RM5.6. So RM7.2 bagi RM5.6 dapat dalam 1.285. RM5.2 RM7.2 dapat dalam RM1. 13.8%. RM8 bagi RM8.2. So dapat dah RM7.3%. So ini counter Supermax. So ini counter Supermax punya ni. Ini masuk. So ini counter Supermax punya percentage return. So kat sini percentage return ni kita klik. So kalau contoh tengok pada Supermax, contoh dia masuk di RM7.2 kan. RM7.2 pergi ke RM8.2. Range dia besar, dia dapat 13.8%. So dengan yang kecil ni sama je. 27, 30%. Dapat dalam 12% juga. So counter mana yang kita nak masuk sebenarnya? Itu yang balik pada cancelling tadi tu. Kita tengok earning dia, kita tengok business dia, business model dia, business yang tengah on trend sekarang. So kalau kita boleh, kalau company ni boleh bagi range return yang lagi besar, what for kita masuk counter yang lama tak bergerak, and then dia berat sikit nak bergerak, dia ambil masa dalam 2 minggu ke. So benda-benda ni yang kena tengok percentage return. So setakat ni faham tak?
Idin baru masuk, nanti dia apa follow je, nanti aku explain sikit. Maksudnya kena fokus satu counter lah Abi follow rapat lah senang cerita. Follow rapat. Macam pelik je soalan kau ni, Wan. Minggu depan QL counter dulu. So, macam ni, macam benda-benda macam ni, macam mana aku boleh ingat harga adalah sebab aku follow counter tu punya price range. So, percentage return dah, trailing dah, support resistance dah. So, ni aku nak masuk ke chat. Ada apa-apa nak tanya? Untuk ni. Okay Wan. K1 nantilah. So, ini settle so, sekarang ni aku nak pergi ke chat. Pergi ke chat. Sekejap Siapa host? Aku lah host. Mute Syafil Latif. Sekejap. Nak kena share screen. Ada soalan tak? Bila senang faham ni. Okay, close sekejap.